Walaupun mengibarkan bendera putih ini menimbulkan banyak reaksi dalam masyarakat kita. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang mengatakan kalau yang mengibar ini tanda kekalahan. Kalau dah letih sangat, dah macam-macam ujian, dah macam tekanan ni semua, boleh atau tidak nak minta mati ya? Nak minta mati ya kalau dah macam ni keadaannya, boleh atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang sudah pun kepenatan, ramai yang sudah pun rasa lesu dan mula rasa keletihan, termasuklah jiwa masing-masing. Bukan sekadar rakan-rakan kita di barisan hadapan frontliner sahaja, hampir kebanyakan daripada rakyat sekalipun sudah terasa penat. Penat ni ataupun keletihan bila berhadapan dengan pelbagai bentuk ujian dugaan dalam tempoh ini, ia juga merupakan salah satu daripada perasaan yang juga pernah dilalui oleh orang-orang soleh, para nabi-nabi Allah terdahulu. Di mana Nabi Musa alaihi salam berkata apa? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya kita telah penat lelah dalam perjalanan kita ini. Sadaqallahul azim. Perjalanan Nabi Musa AS nak bertemu dengan Nabi Allah Khidir AS. Begitu juga dengan Siti Maryam, yang mana Siti Maryam ketika letih penatnya beliau nak bersalin, nak melahirkan Nabi Isa AS, Allah Ta'ala telah abadikan kisah tersebut di dalam Quran, yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan siam. Dia berkata, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang. Surah Maryam ayat 23. Membuatkan Siti Maryam menyebut kata, rasa macam nak mati, rasa macam nak mati kalau begini. Maka timbullah persoalan di kalangan kita, adakah boleh atau tidak kita nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kalau dah letih sangat, dah macam-macam ujian, dah macam tekanan ni semua, boleh atau tidak nak minta mati ya? Nak minta mati ya kalau dah macam ni keadaannya, boleh atau tidak? Kata baginda Nabi, la yatamannayanna ahadun minkumul maut lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan lil maut falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati kerana musibah dugaan yang menimpanya. Kalau memang harus berangan-angan, hendaknya dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Imam Bukhari dan Muslim. Disebabkan itulah apabila tempoh kita berada dalam PKP ini, dalam penularan COVID-19 ini, menyebabkan ramai di kalangan kita ada yang matanya tak mampu terlelap, atau kalau mampu tidur sekalipun fikirannya tak pernah rehat. Kalaupun ada di kalangan kita yang harapannya hampir disesalkan, ada air mata yang tak pernah kering kerana mengenangkan macam-macam, mikirkan masa depan anak-anak, mikirkan masa depan simpanan mereka dan macam-macam lagi. Termasuklah ada di kalangan rakyat kita ini yang terpaksa mengibarkan bendera putih. Walaupun mengibarkan bendera putih ini menimbulkan banyak reaksi dalam masyarakat kita. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang mengatakan kalau yang mengibar ini tanda kekalahan, ada yang kata mintalah sebab lagi pun kita masyarakat ramai lagi yang boleh membantu. Macam-macam pandangan. Saya lebih suka dengan apa yang diketengahkan oleh Ustaz Fahrul Muhammad Joy, yang mana beliau ada menyebutkan, kata beliau dengan satu kata-katanya, entrynya di Facebook, kata Ustaz Fahrul, berdoa antara kita dengan Allah, bendera putih antara kita sesama manusia. Ada kalanya Allah menjawab doa hamba melalui hamba-hambanya yang lain. Jadi kibarkanlah bendera putih untuk menggamit data
datangnya bantuan Allah melalui pertolongan hamba-Nya. Saya suka bahasa Ustaz Fahrul ni sebab apa? Beliau menggabung jalinkan, maknanya kita manusia ni tak dapat tidak lari daripada dua bentuk hubungan ini, iaitu hablum minallah, hablum minan nas. Ya betul, berdoa pada Allah Ta'ala itu perlu. Berdoa pada Allah Ta'ala itu perlu. Tapi bila kita dah berdoa pada Allah, mungkin Allah Ta'ala memakbulkan permohonan kita. Allah memberikan penyelesaian kepada kebuntuan yang kita lalui ini melalui hamba-hambanya. Allah menggerakkan hati-hati hamba-hambanya yang lain yang memiliki rezeki yang lebih untuk membantu rakan-rakan kita yang dalam kesusahan. Maka berhentilah. Tolong berhenti daripada memanjang-manjangkan isu ini, kerana ramai lagi orang yang memerlukan sumbangan, yang memerlukan bantuan, yang dalam akaunnya pun ada tinggal RM20, ada tinggal RM5 pun ada. Ada yang, tuan-tuan bayang mak bapak kalau lapar, kita sekalipun lah, kalau kita lapar, kita tahulah nak cari ke, kita tahu nak korek mana tuan-tuan nak mengenyangkan perut. Tapi kalau anak-anak yang lapar, lepas tu meraung-raung kelaparan, mak bapak boleh jadi tak tentu arah tau. Itu yang sampai kadang-kadang ada yang mencuri, ada demi untuk nak mengenyang, nak mengisi perut anak-anak yang meraung semalaman kelaparan. Apatah lagi apa yang menimpa kepada rakan-rakan kita yang berada dalam dunia bisnes, yang berada dalam dunia perniagaan. Dicatatkan, direkodkan, syarikat-syarikat pun banyak yang terkesan. SSM merekodkan bahawa ada 13,445 syarikat tempatan ditutup. Bayang tuan-tuan, 13,445 syarikat tempatan ditutup satu persatu sampai November 2020. Dan ini menunjukkan bahawa sedikit sebanyak memberi kesan kepada ekonomi kita. Tambahan pula lepas pada tu, sektor pelancongan, sektor perhotelan juga terkesan teruk. Kurang lebih ada 30,000 pekerja-pekerja di bidang perhotelan atau pelancongan ini, 30,000 hilang pekerjaan, 10,000 dicutikan tanpa gaji, dan berapa ramai lagi yang dipotong gaji mereka. Ya dah pengunjung pelancong pun tak ada. Jadi macam mana nak run bisnes, nak jalankan perniagaan macam biasa? Apatah lagi yang buat kereta-kereta sewa. Kereta-kereta sewa ada yang saya pernah dapat laporan, dia terpaksa jual kereta, jual bah pun ada, jual pun dengan harga yang rendah. Siapa mampu beli waktu-waktu sekarang ni? Sebab itu yang paling kita takut sekali adalah keadaan yang lebih dahsyat lagi, sehingga timbulnya datangnya kemurungan. Ada yang sampai jadi pesakit psikiatri ataupun sakit mental pun ada. Ada yang tinggi kes ataupun makin meningkat kes penderaan ataupun kes keganasan rumah tangga meningkat, perceraian. Menyayat hati lagi lah, ada yang sampai mencuri pun ada demi untuk nak menyuap anak-anak tu makan. Sebab anak tu lapar, meronta-ronta mak bapak ni pun mencurilah kali, curi susu nak bagi anak tu minum. Dan ada yang lebih dahsyat lagi sampai bunuh diri. Ada yang sampai timbul macam-macam tanggapan. Ada yang mengatakan dunia ni memang tak adil, Allah dah tak sayang pada dia lagi dah, Allah tak sayang pada kita, Allah itu tidak adil. Ada yang beranggapan baik mati je lah, mati lagi bagus berhadapan ni semua. Nanti dulu. Ingat, dalam hidup walau tertekan macam mana sekalipun, ketahuilah bahawa dunia tak pernah ada keadilan yang hakiki. Dunia tak pernah ada keadilan yang hakiki. Orang jahat yang menipu makin kaya raya, makin hidup senang lenang. Scammer yang hidupnya menipu orang kiri kanan sana sini, menipu orang dengan sampai keuntungan ratus ribu malah juta pun ada, hidup dalam keadaan yang seronok walaupun orang lain susah. Ada yang penjenayah kolar putih pun masih lagi dengan rasuahnya, dengan duit haram semua. Jadi kita rasa macam tak adil kan? Orang yang semayang, orang yang jaga ibadah, okey, orang yang jaga ibadah, ini pula yang terkesan. Sedangkan mereka tu bagaimana pula? Tuan-tuan jangan pening-pening bab tu. Ingat, dunia tak pernah ada keadilan yang hakiki. Sebab itu perlunya ada akhirat.
Akhirat nantilah yang akan menentukan semua apa yang perilaku manusia atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Dunia tak ada yang dapat yang adil, tuan-tuan. Ada orang kan pernah bunuh puluh ribu orang, tapi akhirnya mati dalam keadaan demam saja di katil sakit. Itu je. Bagi kita yang mengikuti beritanya itu, rasa macam marah lah. Takkanlah mati demam ya, patut dia kena lagi teruk. Nak buat macam mana? Itulah dunia. Ataupun ada yang timbul persoalan tentang Allah dah tak sayang pada dia lagi dah. Ingat sama sekali, Allah Ta'ala banyak berfirman dalam Quran. Allah menggambarkan kasih sayangnya tak pernah berhenti. Fala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu berbunuh-bunuh sesama sendiri, termasuklah jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah sentiasa sayang kamu. Surah An-Nisa ayat 29. Allah Ta'ala sayang pada kita. Janganlah senang-senang kau nak bunuh diri semua ni, jangan. Ataupun ada yang ambil tindakan katanya mati tu lagi bagus. Ingatlah, memilih jalan untuk bunuh diri ataupun mati itu bukan penyelesaian pada semua masalah ini. Memilih untuk mati, membunuh diri itu bukan penyelesaian, kawan-kawan, teman-teman semua. Kerana bagi kita orang yang beriman, kita percaya bahawa akhirat nanti banyak lagi cerita, banyak lagi dia punya perjalanan tu jauh lagi kalau nak dipikirkan. Saya nak kongsikan ada 4 perkara untuk dijadikan sebagai panduan kita bersama. Pertama sekali, buat para pemimpin yang dihormati, yang dikasihi sekalian, tolonglah ingat bahawa amanah kepimpinan mentadbir rakyat ini merupakan amanah yang berat. Oleh kerana itu, tolonglah fikirkan jalan yang terbaik untuk rakyat, untuk semua golongan yang dipimpin oleh kalian ni semua. Kenapa? Menjadi seorang pemimpin yang adil ini besar keistimewaannya. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabban nasi ilallah yaumal qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun adil." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala cinta dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kedudukannya nanti. Dia dekat dengan Allah Ta'ala itu siapa dia? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Hebat sungguh keistimewaan. Pertama, Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala sayang. Lepas tu dia didekatkan kedudukannya dengan Allah Ta'ala. Siapa dia orang ini? Pemimpin yang adil. Pasal apa hebat sangat dia punya ganjaran tu, Zat? Pasal bukan senang nak jadi pemimpin yang adil ni. Bukan senang. Permudahkanlah urusan rakyat. Selami jiwa mereka, fahami isi hati mereka, hayati kisah derita yang mereka lalui, yang mereka tempuhi. Sebab itu, bagi pemimpin yang senantiasa memikirkan untuk memudahkan urusan rakyatnya, didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa baginda Nabi? Nabi pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Nabi SAW berdoa, Ya Allah, siapa yang menjawat satu jawatan kepimpinan di kalangan umatku dan dia menyusahkan rakyat, maka engkau susahkanlah hidup dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Dan jika dia pemimpin yang menolong untuk memudahkan urusan yang dipimpinnya ataupun memudahkan urusan rakyatnya, maka engkau ya Allah tolonglah urusannya sampai siap, sampai selesai urusannya ya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Untung pemimpin yang adil yang memikirkan untuk memudahkan urusan rakyat, maka Nabi doa supaya Allah Ta'ala pemudahkan hidup mereka. Tapi sebaliknya, kalau menyusahkan, buat lagi berat, kasih beban lagi semua, macam doa yang kita bacakan tadilah ya. Kalau dah dikeluarkan arahan tersebut, marilah kita patuhi bersama. Tak kiralah sama ada rakyat maupun pemimpin, sama-sama patuhi undang-undang yang telah pun dikeluarkan, yang telah pun diwar-warkan. Itu kena dipatuhi bersama. Jangan cakap tak serupa bikin. Kita suruh orang lain buat, suruh rakyat patuh, tapi ada yang langgar, ada yang sengaja pula langgar. Macam mana perbuatan begini? Allah Ta'ala tegur
tegur dalam Quran, yang mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang beriman, hei orang beriman, kenapa kau cakap sesuatu yang kau sendiri pun tak buat? Kenapa kau cakap sesuatu yang engkau sendiri pun tak buat? Itu. Kemudian sambungnya lagi, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah, amat besar kebencian Allah terhadap orang yang memperkatakan sesuatu yang dia sendiri pun tak buat. Pandai ajar orang, pandai suruh orang, sendiri pun tak buat. Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala benci. Surah As-Saff ayat 2 hingga ayat 3. Tolong cakap serupa bikin. Kita marah rakyat buat, kita larang rakyat. Tapi di kalangan pemimpin pun sama kena patuhi juga. Yang keduanya adalah kita memohon. Yang keduanya adalah kita mengharapkan supaya masjid dapat kembali diimarahkan. Tak apa, walaupun kita mematuhi SOP dengan jarak kena imbas suhu. Manusia ni hidup dia nakkan dia disayangi, dia nakkan luahannya didengari. Maka tak lain tak bukan di masjid. Di masjidlah tempatnya, tempat turunnya, mencurah-curahnya rahmat kasih sayang Allah. Ada di kalangan manusia yang hatinya rasa dah buntu, rasa tertekan, dia rasa dia nak mengadu dan nak merayu di tempat yang penuh dengan keberkatan, namanya masjid. Yang ketiganya adalah buat rakan-rakan NGO, persatuan badan-badan kebajikan. Marilah kita sama-sama cari mana-mana orang yang sangat memerlukan, mana-mana di kalangan anggota masyarakat kita yang sememangnya susah, sama ada di kibar bendera putih ke tak kibar sekalipun, kita selidik dan kita cari. Kerana ramai di kalangan masyarakat ini ada yang sampai bila bantuan tu datang, yang keluarnya isteri saja, suami malu nak keluar, dia malu. Kita faham, kita faham sangat keadaan ini. Tapi ketika sumbangan itu diberikan pula, jangan sesekali menghina, jangan sesekali mencerca, pandang rendah ataupun pandang lekeh pada orang yang menerima sumbangan itu. Sebab apa? Allah Ta'ala mengingatkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Surah Al-Baqarah ayat 264. Hei orang beriman, jangan kamu rosakkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati si penerima tadi tu. Ingat tu, bagi baguslah, tapi jangan duk maki, jangan duk hina, jangan memperendah-rendahkan, memperlekeh atau menghina si penerima tu. Sebagaimana yang pernah berlaku sebelum ni kan, nak bagi sumbangan kat orang tapi habis dia mengaibkan orang tu, menghina, seolah-olah macam merendah-rendahkan. Dan yang keempatnya adalah persatuan-persatuan penduduk, jiran, keluarga. Buatlah apa-apa saja pengisian-pengisian yang dapat mengisi rohani dalam tempoh sedang diuji ataupun dalam tempoh susah ini. Kerana apa? Ia sedikit sebanyak dapat meringankan jiwa yang terbeban pada waktu ini. Di mana-mana yang mungkin ada orang berhutang dengan dia, adalah tenggang rasa sikit, betul lah ansur lah dengan orang yang berhutang dengan kita, dan Allah Ta'ala kurniakan kita pula rezeki, bagilah satu tempoh yang memudahkan dia untuk dia bayar balik tanpa kita memaksa-maksanya. Kenapa? Dalam Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh hingga ia lapang hidupnya. Sebaliknya, jika kamu sedekahkan hutang itu lebih bagus, itu lebih baik kalau kamu tahu pahala yang besar yang kamu akan perolehi kelak nanti. Kerana kita pun, nenek moyang orang tua kita pun dah ajar, dah lama dah berkaitan tentang hidup, saling tolong-menolong, bantu-membantu sesama kita. Kita ni semua bagaikan aur dengan tebing. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah, gunung tahan sama didaki, sungai Pahang sama direnang. Jika kita bersatu hati, kerja susah
menjadi senang. Moga Allah Ta'ala pelihara kita semua dan berikan kemudahan dalam setiap apa yang kita sedang hadapi dan kita lalui pada ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.